Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi kerana hari ini kumpulan kami telah diberikan peluang oleh jurulatih untuk membentangkan tajuk yang berkaitan dengan tokoh pejuang negara. Kumpulan kami telah mengambil tokoh daripada Sabah, iaitu Antenom. Mesti ramai yang tidak tahu kan Antenom ni siapa. Tetapi jika dikaji semula dalam internet dan sebagainya, kita banyak boleh jumpa Antenom ini adalah merupakan salah seorang tokoh dan pejuang-pejuang negara. Kumpulan kami ini terdiri daripada 5 orang. Saya sebagai pembentang yang pertama yang bernama Ammar Daniel bin Ibrahim, pemegang nombor metrik 20209889095. Sebelum kita pergi lebih jauh sejarah-sejarah berkaitan dengan pejuang negara kita iaitu Antenom, kita perlu dulu mempelajari apakah latar belakang siapakah Antenom ini. Okey, siapakah Antenom ini? Okey, Antenom ini juga boleh dikenali sebagai Ontoros. Beliau ini telah dilahirkan di Sabah pada tahun 1873 dan beliau merupakan anak ketiga dalam keluarga beliau. Beliau ini mempunyai 2 orang isteri, yang mana yang bernama Sunsuyon dan Sunuron. Okey, hasil daripada perkahwinan mereka ini, mereka telah dikurniakan 7 orang cahaya mata, dan salah seorang daripadanya adalah lelaki. Okay, nama sebenar beliau adalah Ontoros bin Buyusan. Beliau ini telah dididik dengan pelbagai ilmu dalam kemahiran tradisional, mengenal kehidupan rimba serta bermain senjata. Okey, beliau ini telah dididik untuk belajar selok belok hutan, belajar tentang kehidupan sungai. Beliau telah belajar untuk menternak binatang, malah beliau juga mempunyai anjing buran dalam mengikutnya ketika berburu. Bukan sahaja beliau mempelajari ilmu tersebut, tapi beliau juga telah diajar adat istiadat istana, etika kerja dan juga pantang larang dalam sesebuah kaum itu. Okey, sebagai anak keturunan golongan bangsawan, jiwanya telah dibentuk agar menjadi seorang pemimpin agung dan menjadi seorang pahlawan. Okey, semangat sedia korban yang disemai dalam dirinya menjadikan beliau ini seorang yang bertanggungjawab dalam memelihara keluarganya dan juga kaum kerabatnya. Dia juga diajar ilmu kesaktian untuk berhadapan dengan musuh. Sebagai contoh, beliau telah belajar ilmu mengubah wajah ketika berhadapan dengan musuh. Tak tahulah ini betul ke tak, tapi kalau ikutkan kepercayaan orang dulu memang lain macam sikit dia punya kepercayaan kan. Okey, seterusnya nama Ontoros yang diberikan kepadanya adalah warisan daripada nama datuknya Yon Toros yang menjaga dan membesarkannya. Beliau ini mempunyai sikap yang amanah, jujur dan menghormati orang tua. Beliau diajar supaya tidak mengkhianati hak orang lain, tidak berbohong. Akan tetapi beliau perlu mengekalkan sifat bertanggungjawab dalam diri beliau. Beliau ini mempunyai suatu sifat yang mulia dan berbudi pekerti, dan beliau ni seorang pahlawan kan. So dalam hidup beliau ni ada satu falsafah, iaitu pengecut tidak ada tempat dalam dunia rimba. Okey, untuk perwatakan Antenom ini, beliau ini seorang yang berbadan tegap seperti seorang pahlawan agung lah. Beliau juga mempunyai rupa paras yang tampan dan kelihatan aura yang beliau ada, memang adalah semangat pahlawan tu. Dan rambut beliau ni ikal mayang dan belakang rambut beliau ni diikat seperti siput. Okey, Ontoros ni adalah seorang yang sangat tegas, bijaksana dalam melakukan suatu perkara. Lantaran keberanian, ketangkasan dan sifat baik hati beliau ini, beliau ini mempunyai ciri-ciri pemimpin yang adil
dalam kaum kerabat beliau. Kelebihan yang dimiliki oleh beliau ini menyebabkan dia diangkat mengetuai perjuangan menentang British pada tahun 1915 dengan sokongan kuat daripada ketua-ketua kampung dan masyarakat Murud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembentang seterusnya yang bernama Ahmad Akif Muazzib bin Asri, pemegang nombor matrik 2020376161. Seterusnya saya akan menerangkan pandangan masyarakat Muruk terhadap pihak British. Siapa itu masyarakat Muruk? Masyarakat Muruk adalah masyarakat yang berada di Rondom Sabah ketika kedatangan pihak British. Sewaktu kedatangan pihak British, mereka telah menangkap beberapa orang masyarakat Muruk untuk dijadikan buruh paksa. Tujuannya adalah untuk membina jalan ke kawasan pendalaman. Selain itu juga, pihak British telah menetapkan beberapa syarat. Antaranya, pasangan suami isteri masyarakat Muruk tidak boleh tinggal bersama, dan sekiranya pasangan tersebut mempunyai 2 anak, maka pihak British berhak untuk menangkap salah seorang dan dijadikan buruh paksa. Akibat daripada pembinaan jalan tersebut, masyarakat Muruk beranggapan perbuatan tersebut telah mengganggu roh nenek moyang mereka yang berada di dalam hutan. Semakin lama pihak British menjajah, banyak lagi syarat-syarat lain yang ditetapkan. Antaranya, penetapan cukai yang tidak masuk akal. Contohnya, cukai kepala, cukai tapai, cukai anjing, serta cukai menangkap ikan. Cukai-cukai tersebut ditetapkan oleh pihak British setelah kedatangan mereka. Akibat daripada itu, masyarakat Muruk merasakan kebebasan mereka telah diragut, serta maruah mereka telah dipermainkan. Lama-kelamaan, mereka mula hilang sabar. Asbab tindakan British itu, ia membangkitkan rasa untuk melakukan penentangan oleh masyarakat Muruk terhadap pihak British. Dan akhir sekali, masyarakat Muruk benar-benar marah apabila berlaku campur tangan tentang hal ehwal tanah air suku kaum Muruk, menyebabkan Antinom mengambil keputusan untuk bertindak menentang pihak British. Sekian daripada saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Alif Irfan bin Muhammad Faizul selaku pemegang kad matrik 2020968129 akan meneruskan pembentangan ini, iaitu gerakan penentangan Antinom terhadap British. Okey, jadi untuk gerakan penentangan Antinom terhadap British ini, pada awalnya gerakan ini dipimpin oleh 2 orang pimpinan, iaitu yang dipimpin oleh Lingam dan juga Malayak pada sekitar tahun 1909. Namun kedua-duanya gagal apabila telah dibunuh oleh British. Jadi disebabkan pembunuhan inilah, maka meningkatkan lagi rasa kebencian dan dendam penduduk ini terhadap British. Lalu Antinom telah mengambil keputusan untuk mengetuai pasukan gerakannya dalam menentang British. Kemudian Antinom telah menemui setiap ketua-ketua daripada suku bangsa Murud dan mengajak mereka supaya bersatu dalam menentang penjajah British ini. Okay, kemudian setelah membentuknya satu pasukan, bagi mengukuhkan lagi pasukan ini, Antinom telah melantik 2 orang kanannya, iaitu Ansakol dan juga Kalur. Okay, setelah Antinom memiliki sebuah pasukan gerakan dengan kekuatan 900 orang, mereka merancang secara senyap untuk membina beberapa kubu kecil, di antaranya kubu Menining di hulu sungai Telokoson, kubu Salang dan beberapa kubu yang lain. Perancangan mereka diteruskan lagi dengan membina sebuah kamp ataupun sebuah kubu induk yang berada di selangit di daerah Rundum yang digelar sebagai Silar Penikit, dibina pada tahun 1913. Setelah Antinom memiliki kubu pertahanannya yang tersendiri,
maka Antenom dan pasukannya telah melakukan beberapa buah serangan. Di mana serangan yang pertama berlaku pada Februari 1915. Serangan ini melibatkan seramai 900 daripada orang bangsa suku Murut ini melakukan serangan di Pensiangan bagi merampas pejabat pegawai British yang terletak di situ, dan mereka memenangi serangan yang pertama ini. Kemudian berlakunya serangan yang kedua pada tahun yang sama, 1915, pada Mac, di mana dengan kekuatan seramai 600 orang, Antenom telah melakukan serangan di daerah Rundum bagi mengambil alih pejabat pegawai British. Sebagai tindak balas British terhadap pasukan Antenom ini, maka British telah menghantar seramai 400 orang tenteranya yang dilengkapi dengan senjata moden bagi mengalahkan tentera Antenom yang berada di Rundum ketika itu. Namun British gagal untuk menundukkan pasukan mereka kerana mereka telah mempunyai suatu pasukan yang kuat. Nama saya Daniel Hazim bin Azman, nombor kad matrik 2020973 Hari ini saya akan membentangkan kisah Antenom, peristiwa yang paling penting dalam sejarah, yakni peristiwanya ketika di Bukit Silar. Kehebatan Antenom ni menyebabkan ramai kebangkitan pahlawan-pahlawan yang tempatan untuk menentang British. Malah ianya mengugat kepentingan British di Rundum secara khususnya dan di Borneo Utara secara amnya. Dan sebabkan ini British amat bimbanglah dengan kebangkitan pahlawan tempatan, lalu merancang untuk menyerang balas terhadap kubu Antenom. Dan pada akhir bulan April 1915, British telah menghantar 400 orang tentera untuk menyerang kubu Antenom, turut disertai oleh beberapa orang Dayak dan beberapa orang kaum Murut. Dan dalam serang balas itu, British tidak berjaya dan gagal kerana mereka tidak jumpa pintu masuk ke dalam kubu mereka ataupun labang tersebut tidak dapat dikesan oleh askar-askar British. Oleh disebabkan tidak berjaya untuk menyerang kubu Antenom, malah berbagai taktik otor yang digunakan oleh British, yakni seperti menyekat bekalan makanan dan mengalihkan saluran air kubu Antenom kepada tempat lain. Lepas tu British ni buatlah pura-pura mengadakan perundingan dan kejahatan senjata untuk menunjukkan mereka ini menginginkan kedamaian. Malah acara perundingan yang mereka adakan di Rundum yang terletak 7 hari dari kubu mereka yang di selangit, malah British menawarkan menggugurkan semua cukai kerana cukai yang dikenakan ini menyebabkan penduduk tempatan amat marah pada pihak British. Lalu British telah mengganti orang tengah mereka, yakni seorang pahlawan yang berbangsa Iban yang bernama Ian sebagai ketua utusan kepada Antenom ni, dan juga sebagai jurucakap British. Ia diarahkan oleh British untuk mempelawa mereka ini dan keluar daripada kubu-kubu mereka, kerana dikatakan Antenom ni susah untuk sukar untuk dikalahkan lantaran dia ni memiliki kuasa yang luar biasa, dan orang kata tak boleh nak tembus senjata tajam dengan peluru dekat Antenom ni. Lalu sebabkan perjanjian yang ditawarkan oleh pihak British, maka Antenom dan orang-orang kanan dia ikutlah pergi ke Rundum mengharapkan perjanjian yang dijanjikan oleh pihak British dapat dilaksanakan. Setelah 4 hari perjalanan dari Selangit menuju Rundum, Antenom dan rakan-rakannya ratusan askar British telah mengepung mereka, dan mereka menipulah si Antenom dan rakan-rakannya untuk keluar. Lalu ditangkap dan dibawa mereka ke Rundum. Dan setelah pelbagai usaha dilakukan untuk membunuh mereka dengan cara mengikat dan cuba bakar mereka, kerana susah sebab ataupun Antenom ni memiliki ilmu yang kebal dan luar biasa yang tidak boleh ditembusi peluru. Oleh disebabkan pihak British mengugut untuk membunuh ahli keluarga mereka dan semua yang terlibat dalam penentangan di Pensiangan dan Rundum, Antenom terpaksalah membocorkan rahsia bagaimana mereka ini kebal, yakni rahsia kekuatan dan kekebalan mereka adalah yang terletak pada tali pengikat di tangan.
dan kakinya dengan penggunaan pedang atau pailam pada miliknya. Oleh sebabkan itu, setelah mengetahui rahsia itu, Beatrice ni lah mulalah tanpa kemanusiaan telah menyeksa dan mencederakan Antoninus, dan akhirnya kepala Antoninus ni dipancung dengan kejam menggunakan senjata keramat miliknya sendiri. Akhirnya Antoninus ni gugur di bumi di kelahirannya, yakni di Rondom pada 18 April 1912 atas tipu muslihat pihak British. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya, dan sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahmi bin Ma'ahir, memegang nombor matrik 2020951063. Okey, kesimpulan yang dapat kita hayati tentang kisah pejuang negara dari negeri Sabah. Kisah hidup Antenom ini ibarat pepatah Melayu yang berbunyi, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Hal ini kerana, seperti para pejuang kemerdekaan yang lain, Antenom merupakan pahlawan murut yang unggul di mata masyarakatnya dan di mata rakyat Sabah dan Malaysia umumnya. Beliau telah menggerakkan pemberontakan Rundum menentang penjajah pada tahun 1915 yang memberi banyak pengajaran kepada generasi Malaysia umumnya. Sebagai tanda perhargaan dan peringatan terhadap jasanya memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, sebuah tugu peringatan telah dibina untuknya di Tenom. Tugu tersebut merupakan penghargaan pada beliau sebagai pahlawan murut yang terkenal dan perkasa dari Borneo Utara Sabah, Malaysia. Beliau juga berjuang terhadap tanah airnya dengan semangat jiwa yang kental, sehingga sanggup berkorban untuk mempertahankan adat, bangsa dan kaum serta tanah airnya. Beliau juga merupakan seorang pahlawan bangsa murut yang gagah berani dan bukan sebagai pemberontak, sebagaimana yang dilabelkan oleh pihak penjajah British kepadanya. Okey, sebagai tanda perhargaan dan pengiktirafan ke atas sumbangannya, Kementerian Pelajaran Malaysia memilihnya sebagai salah satu tokoh pejuang negara. Sebagai menyanjung tinggi perjuangan Antenom, beliau digunakan darjah kebesaran tertinggi Sabah, iaitu Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK, yang membawa gelar Datuk Seri Panglima Antenom pada 16 September 2002. Kerajaan juga telah mengiktiraf perjuangannya dengan menamakan Dewan Masyarakat Kemambung, Dewan Masyarakat Tenom dan Muzium Tenom, mengambil sepenuh nama Datuk Seri Panglima Antenom sebagai pahlawan bangsa murut yang terbilang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.